أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang jikalau menghubungkan di tengah sembahyangnya haibah akan Allah Ta'ala, maka bergerak-gerak tubuhnya dengan tiada ikhtiarnya. Jikalau banyak geraknya, adakah batal sembahyangnya atau tiada? Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang, yakni tentang seorang jikalau menghubungkan di tengah sembahyangnya haibah akan Allah Ta'ala, rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ni rasa haibah kepada Allah Ta'ala masuk tengah semaya. Mari perasa rasa takut gerung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab tu bergerak-gerak tubuhnya. Ketah kena ni. Kerana mari satu perasa rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni macam ni lah dia mau duduk tanya tu, ada setengah daripada qari tu duduk tengah semaya tu baca tu makna dengan menangis-nangis ni. Tu. Itu juga setengah daripada dia mari rasa haibah ni. Dia baca kerana dia faham. Dia menhayati. Tu. Jadi tengoklah keadaannya macam mana tu. Jadi ni kita ni jaga ni, mari lagu siapa bergetar bergunyung, duk semua-semuanya mari bergunyung, mana kerana takut rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergerak-gerak dengan sebab rasa haibah saat itu, maka bergerak-gerak tubuhnya dengan tiada ikhtiarnya. Dia tak pisah, tak sengeling dia jadi gerak dengan sendiri. Bergetar dengan bergunyung dengan sendiri Jikalau banyak geraknya, adakah batal sembahyangnya atau tiada? Tu. Banyak tu maksudnya gerakan yang banyak tu lebih daripada 3 kali lah, secara berturut-turut. Maka dijawabnya, ini sudah maksudnya ialah gerakan yang membatalkan semaya lah. Kalau gerak orang panggil anggota kecil yang tak mendatangkan semaya tu tak ada isu dia lah. Kalau tidak rasa haibah pun tak ada gapo. Maka dijawabnya, katanya telah berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahawasanya sembahyangnya itu sah jikalau banyak haibah itu. Tapi hak ni ialah dia tidak ada meta dia nak bacaan dia tu banyak mana. Ini maknanya yudayanu lah. Yudayanu makna diserahkan agama.
Jadi kalau seorang itu dia mendakwa, dia mari rasa haibah tu, kita pun tak tahu secara mana haibah dalam hati dia tu. Tu. Jadi kalau benarlah maknanya haibah, kalau banyak haibahnya jadi banyak tu secara mana ni tak boleh nak ukur pada zahir. Hanya orang yang merasainya lah yang boleh boleh tahu banyak sikit tu. Dan jikalau tiada ni tak batal, semaya dia tak batal kalau banyak haibah itu kuat. Mari perasa haibah kepada Allah Ta'ala, berasa gerung kepada Allah Ta'ala tu sangat kuat sehingga siapa jadi bergunyuk, bergetar-getar tubuh dia Dan jikalau tiada banyak haibahnya, batal sembahyangnya. Kalau rasa haibah sikit-sikit je bermaknanya dia boleh kontrol lagi lah diri dia tu tu. Jadi maknanya saya kiranya makna dia tu kalau dalam keadaan dia tu kabar, maknanya kabar tu makna perasaan haibah itu tidaklah ghalabah sangat, tidak kuat sangat makna dia masih lagi dalam keadaan kesedaran. Orang yang dah orang panggil haibahnya dah kuat sangat dia jadi tanpa sedar, dia tak sedar sebab tawajuh hati dia, tertuju hati dia tu begitu tertumpuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulahazah terpandai-pandai hati dia itu hanya kepada membesarkan Allah Ta'ala, ta'zim kepada Allah Ta'ala. Masa tu tak ada lah duk masuk segala orang panggil masyghulat, benda-benda yang menyebab kita jadi kaya, duk teringat, duk tergalih duk masa ni rasa haibah kepada Allah Ta'ala, hati itu penuh dengan ingat kepada dalam hati kata rasa haibah. Jadi kalau kuat rasa haibah itu makna siapa bergunyut, bergetar siapa banyak sekalipun makna itu di luar orang panggil kawal diri dia dah. Tu. Tapi kalau perasaan haibah itu makna sikit-sikit saja itu batal. Kerana nadir ia intaha. Nadir makna sikit-sikit makna intaha. Maka dikehendaki jikalau banyak haibahnya sah kerana jadi ketika itu telah ghalib akan kelakuannya. Telah kalah oleh kelakuannya. Maksudnya dia di luar kesedaran dah. Dia tak boleh nak kontrol. Macam orang yang sakit terlajuk, terlampau sakit jadi bergunyuk, bergetar tu kerana sakit terlajuk. Tu dia tak boleh nak duduk dia dah sakit tu. Macam kita sejuk berdoa getah. Kerana kesejukan yang melampau. Getah. Habis getah, bibir getah. Bau kotor sejuk duduk dalam hujan lebat tu. Jadi mana getar tubuh dia bergerak tubuh dia tu kerana haibah kepada Allah Ta'ala, bukan kerana sejuk Jadi kalau kerana sejuk pun kita tak boleh, malah getar pun dia getar juga sebab dia ghalabah tu. Tu bukan haibah, perasaan haibah kepada Allah Ta'ala tu makna kuat sangat sehingga kan dia tidak mampu nak mengawal lagi sehingga tubuh badan dia tu jadi bergerak bergetar tu. Maka jadi halnya daripada nadir, iaitu dapat ia mendobikkan dirinya, yakni mana ni kalau tiada dapat ia memeliharakan dirinya tu ketika itu telah ghalib akan kelakuannya, tiada dapat ia memeliharakan dirinya. Maksud dia tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kontrol mana perasaan haibah tu kuat, dan jika sedikit batal, iaitu ketiadaan ghalabahnya, menguasai rasa hebat tu makna tidak kuat sangat, maka jadi halnya daripada nadir. Itu caralah, iaitu dapat ia mendobikkan diri. Maksudnya dia boleh intibah, jaga, terjaga di atas diri dia ataupun kelakuan diri dia. Tu maksud dia boleh kontrol lagi dan dapat ia menjatuhkan sembahyang di dalam kamal. Sani orang panggil haibah dia tu tidaklah kuat sangat, lemah. Jadi boleh semaya tu mengangkat ada kamal sempurna tu makna tanpa bergerak, sempurna orang panggil dari segi zahirnya. Tapi apabila orang tu dah ghalabah hebat dia, itu dia tak mampu dah nak kawal diri dia sehingga dia jadi bergunyuk, bergetar. Su'ila radhiyallahu an, maka jika seorang sembahyang maka berasa ada lekat suatu pada celah giginya, maka sungguh mengeluar dengan lidahnya. Mana bersungguh-sungguh nak buat tubik, cokeh kita cokeh dengan lidah, kueh-kueh dengan lidah. Sungguh-sungguh dia nak mengeluarkan benda yang melekat di gigi dia tu dengan lidahnya supaya dikeluarkan dia
sesuatu saat ni. Tu. Yang lekat pada dia berasa macam ada benda lekat di celah giginya. Supaya dikeluarkan dia dan digerak-gerak lidahnya 3 kali atau lebih daripada 3 kali berturut-turut. Adakah batal sembahyangnya atau tiada? Maka dijawabnya bahawasanya tiada batal sembahyang dengan ia gerakkan lidahnya. Jikalau banyak sekali pun melainkan kerana jala bermain-main. Tu tak apa. Tu. Mana walaupun banyak sekali bergerak makna tak apa. Asalkan jangan bermain-main, maka batal sembahyangnya sebab ialah bermain-main macam ni. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, seorang sembahyang maka angkatkan kakinya daripada tempatnya. Dia angkat kaki dia, sebelah kaki dia dan tiada dihantar, makna diletak pada tempat yang lain. Terakak, jadi terhenti. Dia angkat. Tetapi dijadikan tergantung di hawa. Tu. Jadi dia angkat kaki, tak ada kata letak selalu. Maka adakah dihisapkan akan dia, dikirakan akan dia satu langkah, kira satu langkah dah kodok tu. Tu. Panggil solakah dah kodok lagu tu. Maka apabila dihantarkan pada tempat yang lain, dihisapkan langkah yang keduanya atau tiada. Jadi dia angkat kaki dulu. Jadi dia berhenti dulu lah, berhenti. Ada kodok orang buat tu, tak biasa tengok lagu tu. Dia angkat kaki saja. Lepas tu lama lepas pada tu baru dia letak. Jadi kalau dia angkat kaki tergantung di udara tu kira salah kodok. Lepas tu kalau dia letak tempat tu maknanya kira 2 langkah dah. Ataupun tiada. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, maka manakala dikembalikan dia kepada bumi dahulu daripada panjang masanya pada uruf. Tu. Maka adalah daripada langkah yang 1 jua. Maknanya kalau dia tu lama sangat pada uruf dia kira lama. Lepas tu baru dia letak kira 2 langkah. Walaupun dia berhenti misalnya tapi masa tu tak lama, baru dia letak kira 1 langkah juga. Cumanya kalau lama tu seolah macam 2 langkah. Seolah dia berhenti dah situ. Mana 1 langkah dah lah. Walaupun dia tak letak lagi. Oleh kerana lama tu dia beradu tu. Dari keadaan kaki tu terangkat. Tu. Jadi kira panjang masa pada uruf. Tu. Kaki dia tergantung di udara tu. Kalau lama dia kira macam 1 langkah dah. Pas bawa molek letak tu jadi 2 dah. Tu. Maka adalah daripada langkah yang 1 jua. Kalulah tidak panjang masanya pada uruf. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada berkata dikatakan seorang di dalam semaya. Tentang barang yang dikata. Yang dikatakan oleh seorang dalam semaya dia kata lagi mana? Doa lah ni. Allahumma rzuqni jariyatan. Ya Allah, ya aku rezekikan akan seorang perempuan jariah atau zaujatan kata wa kaza. Mana jariyatan kaza wa kaza. Hok comel lah kita kata ni. Allah, ya Allah, tu aku rezekikan dengan bahasa Arab. Allah marzuqni jariyatan kaza wa kaza. Ataupun Allah marzuqni zaujatan kaza wa kaza. Ciri-ciri hok dia nak lah. Tu. Tinggi, putih, gagap ikut dah ni. Tu. Adakah batas sembahyangnya atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahasanya tiada batas sembahyang dengan barang yang tersebut. Sebab apa? Kerana bahawasanya adalah ia doa yang harus. Doa minta isteri kita sekian-sekian itu makna harus. Minta jariah sekian-sekian itu makna doa yang harus. Tu. Maka tak batal. Su'ila radhiyallahu anhu, jika berkata seorang di dalam sujudnya, dalam sujud dia kata sajadtu lillahi fi ta'atillah, sajadtu lillahi fi ta'atillah. Mana aku sujud bagi Allah kerana pada mentaati akan Allah. Adakah batas sembahyangnya? Atau dikatanya ista'anna billah, ista'anna billah, aku minta berlindung, kami minta berlindung ya Allah, kami minta berlindung dengan Allah. Jadi adakah batas sembahyangnya? Satu saat ni sajadtu lillahi fi ta'atillah dan ista'anna billah. Adakah batas sembahyangnya? Atau berkata di dalam sembahyang ya sanada man la sanadalah. Sanad ni makna tempat sandar ya lah. Wahai sandaran mereka yang tak ada sandaran baginya. Tu.
Adakah batal sembahyangnya? Ada berapa tu? 3 soalan perkataan yang diucapkan. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, maka adalah pada masalah yang pertama itu tiada batal sembahyangnya. Mana sajadtu lillahi fi taatillah. Dia kata lagu tu tak batal sembahyang. Dan adapun pada masalah yang kedua kata ista'anna billah. Kami minta berlindung dengan Allah. Jadi masalah yang kedua, maka manakala ia qasak dengan demikian itu doa tiada batal dengan dia ketika itu. Adapun tu. Jadi kena qasak doa sana. Ista'anna billah. Kami minta berlindung dengan Allah. Kalau qasak doa tak batal. Dan adapun masalah yang ketiga ni, masalah yang kedua, maka qasak akan demikian itu makna doa tiada batal dengan dia dengan yang kedua saat ni ketika itu. Adapun masalah yang ketiga, ya sanada malla sanadalah. Masalah yang ketiga bahawasanya manakala berkata ia yang demikian itu ya sanada malla sanadalah ni. Dia kata dengan perkara ungkapan begitu, maknanya berkata ia yang demikian itu dengan sengajanya. Ia kata dengan sengaja, lagi ia ketahui batal sembahyangnya. Kerana lagi ia ketahui, jadi dia tahu batal sembahyangnya, batal sembahyang dia. Kenapa? Kerana adalah nama Allah Ta'ala itu terhenti atas sama', yakni tauqifiyun. Nama Allah Ta'ala ni masuk dalam tauqifiyun, bukan qiyasiyun. Tak boleh dikias. Terhenti di atas sama' dengar daripada Allah Rasul. Jadi mana-mana nama Allah Ta'ala yang tak datang daripada Allah Rasul, makna tak boleh kita nak reka-reka. Walaupun mengandungi makna yang baik sekalipun, munasabah sekalipun dengan Allah Ta'ala. Makna tak boleh sebab nama Allah Ta'ala tauqifiyun. Mana tauqifi, yakni tauqif ala sama', di atas mendengar daripada Allah. Dan ini bukan nama Allah Ta'ala. Mana sanada malla sanada, itu bukan nama Allah. Nama Allah yang Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita, dok. Tu. Maka tiada harus, maknanya harus lah kita kata bagi Allah. Kerana nama Allah Ta'ala itu mana tauqifiyun. Maka jadilah seperti kalam ajnabi. Jadi kita kata satunya dengan saja lagi ia kata batal semayanya. Tu. Jadi kita kata lagi tu batal semaya dan tiada harus, mana hara, mana batal semaya dia hara. Maka jadilah dia seperti kalam ajnabi. La ya sanada malla sanadalah tu seperti kalam ajnabi. Sebab apa seperti kalam ajnabi? Sebab sanada malla tu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan tu tauqifiyun. Tu. Dia soalnya dia jadi macam kalam ajnabi. Maka ditanyakan dia, adakah harus kita kata hok sani batas semaya kodok tu. Lepas tu kalau kita kata saja-saja nak kata tidak dalam semaya misalnya, boleh kodok? Harus kodok kita kata ya sanada malla sanadalah atau tiada? Maka dijawabnya, maka kata dengan dia, kata soal saat itu jawab kepada soal khilaful adabi. Maka kata dengan dia dengan kata ya sanada malla sanadalah ni khilaful adab, menyalahi adab. Tak ada adab lah, menyalahi adab dia panggil. Maka jika dikehendaki dengan dia isna' haqiqah, dengan dia dengan kata la sanada min isna' haqiqah, seperti barang yang pada dunia iaitu haram dikatanya ya sanada, maksudnya isna' akan tepat sandara gitu. Tu. Jadi kesimpulan dia bukan nama Allah Ta'ala. Jadi kalau kata dalam semaya tak boleh, sebab dia menepati kalam ajnabi. Su'ila radhiyallahu an, adakah pada menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia di dalam semaya? Kita duduk semaya, nabinya panggil kita. Pada zaman hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi dah. Tu. Bagi orang yang diserunya Nabi panggil, adakah batal semayanya?
Dia jawab ni. Dia duduk tengah semaya ni zaman Nabi lah. Pas Nabi panggil dia, panggil nama dia. Lepas tu dia jawab, jawab Nabi panggil. Jadi batal kodok semaya dia, Atau tiada, tiada batal. Dan adakah farq demikian itu antara jawab dengan perkataan dan perbuatan yang banyak? Ada beza kodok jawab dengan perbuatan dan juga perbuatan yang banyak. Tu. Jawab tu kadang-kadang dengan perbuatan, Perbuatan tu bahasa-bahasa isyarat tu. Ada farq ke tak? Atau sedikit perbuatan yang banyak ataupun sedikit. Dan serta membelakangkan kiblat. Jawab tu makna membelakangkan kiblat. Atau jadi maknanya Nabi panggil tu. Jadi kita duk jawab tu batal ke tak semaya kita Atau ada farq maknanya membelakangkan kiblat dengan tak membelakangkan kiblat. Atau tiada ataupun tiada membelakang kiblat dan menjijuk najis, kerana menjawab suruhan Nabi tu siapa terjijuk najis atau lainnya. Ada farq ke tak ada tafsil ke tak, dan adakah menjawab akan Nabi Isa demikian juga atau lain. Kemudian kalau Nabi Isa panggil tu hukum dia serupa dengan Nabi jawab Nabi panggil kita ke atau tak dalam semaya tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, tiada batal sembahyang dengan menjawab akan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan atau perbuatan tak batal. Pada zaman Nabi masih hidup lagi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panggil kita duduk semaya maka boleh nak jawab. Dan jika banyak sekalipun perbuatan sana dan batal dengan menjawab akan yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Isa, sehingga kan Nabi Isa pun tak boleh juga jawab. Dan ibu bapaknya semaya fardu dia membelakangkan akal kiblat, nak jawab seru nak membelakangkan kiblat. Jadi jawab tu biarlah jawab dalam keadaan menghadap kiblat juga. Dan dengan menjejukkan najis, nak jawab seruan Nabi tu siapa jirit najis, tak boleh. Yang tiada dimaafkan dia, tu kena jaga jawab tu tak apa, tak batal, tapi kena jagalah ni. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu anhu daripada seorang makmum berkata ia membaca imam. Seorang makmum daripada seorang makmum berkata ia membaca imam. Bila imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawabnya dia jawab makmum ni jawab, dia kata ista'anna billahi ala kalbi yahudiyin, ala kalbin yahudiyin. Jadi makna kami minta berlindung dengan Allah di atas anjing Yahudi. Anjing di atas anjing Yahudi itu makna orang Yahudi yang diserupakan seperti anjing. Di mana anjing Yahudi. Jadi kami minta tolong dengan Allah. Allah tu makna mengaluhkan di atas anjing Yahudi. Adakah batal sembahyangnya atau tiada? Maka dijawabnya bahasanya tiada batal sembahyangnya jika ia kosakkan doa. Kalau kita kosakkan kata lagu tutup ialah doa. Su'ila radhiyallahu an, daripada berkata orang yang sembahyang, daripada berkata orang yang sembahyang, hal keadaannya menghalau bagi syaitan. Dia duduk semaya Bila duduk semaya dia kata lafaz maksud dia tu apa dia kata tu, dia nak hambak syaitan. Nak hambak syaitan. Dia kata kuana aksa'u am al'anuka bila'natillah. Aksa'u maknanya aku usir dan aku laknat kau dengan laknat Allah Ta'ala. Tu dia kitab. Aku laknatmu. Aku usir dan aku laknatmu dengan laknat Allah.
Maka dijawabnya, radhiyallahu an, bahawasanya batal sembahyangnya. Dia kata lagi tu, aksa'u al'anuka bila'natillah, dengan khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab maknanya makhluk hok dalam semaya ni, maknanya boleh khitab kepada Allah dan juga Nabi je. Khitab lain daripada Nabi, daripada makhluk tu tak boleh. Khitab makhluk boleh saja, sorry aja Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi, tu khitab kepada Nabi. Jadi ni khitab kepada siapa ni? Khitab kepada syaitan ni. Dia nak buat syaitan ni. Aksa'u al'anuka bila'natillah. Aku laknatmu dengan laknat Allah Ta'ala, laknat syaitan. Maka itu adalah khitab kepada syaitan. Itu tidak boleh, batal semaya. Maka dijawabnya bahawasanya batal semayanya dengan khitab bagi makhluk yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khitab kepada Nabi tak apa. Su'ila radhiyallahu an, pada takbir intiqal imam dan makmum, jika dikosaknya zikir atau zikir serta i'lam, sama ada dia kosak zikir saja-saja atau dia kosak zikir niat zikir dan juga i'lam, memberitahu. Nak beritahu kau lah, dia berpindah. Atau zikir serta i'lam. Jadi dua, satunya zikir saja-saja. Kerana zikir serta i'lam bagi tiap-tiap kali mengangkat suaranya kerananya, atau memada sekali yang pertama juga daripada sekiranya. Maknanya secara ijmal, tiap-tiap kali kita tu takbir kau, kena ada kosak lagi tu, ataupun pada cukup sekali mula-mula je. Tu kosak zikir ataupun zikir campur i'lam. Tu. Jadi ada zikir saja, ada zikir serta i'lam, ada i'lam saja, ada semata-mata zikir. Itlaq. Tu. Bagi tiap-tiap kali mengangkat suaranya kerananya, atau memada sekali yang pertama juga daripada sekaliannya. Maka dijawabnya radhiyallahu an, tak dapat tiada niat itu daripada tiap-tiap kalinya. Tiap-tiap kali. Tu. Maka jika ia mengitlaqkan tiada berniat, nescaya batal juga semayanya. Pakai itlaq. Jadi kena ada niat zikir ataupun zikir serta i'lam. Tu. Su'ila radhiyallahu an, orang sembahyang apabila duduk tasyahud. Sembahyang bila ia duduk tasyahud, kemudian ia tunduk bagi suatu barang. Apa suatu. Tak kira lah atas apa-apa keperluan dia tunduk. Maka jadilah ia seperti orang rokok semaya duduk. Orang semaya duduk, rokok dia setara mana? Tu. Jadi dia pun orang panggil dia tunduk kepada seperti orang semaya duduk tu rokok. Kemudian kembali ia, adakah batal sembahyangnya atau tiada? Maka dijawabnya tiada batal sembahyangnya dengan yang demikian itu. Malaikat dia kosak dengan dia melebihkan pada rukunnya. Rokok. Maka batallah sembahyangnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, su'ila radhiyallahu an, adakah berkata-kata dua huruf atau satu huruf tu yang memberi faham batal sembahyang? Adakah berkata dua huruf atau satu huruf yang memberi faham itu batal sembahyang? Adakah yang demikian itu tertentu bagi mulut juga atau anggotanya yang lain daripada mulut? Pada takdirnya anggota yang lain itu boleh berkecek.
Tu. Seperti mulut atau tiada, tidak seperti mulut. Tu. Kalau tangan boleh berkecek ke misalnya, maka dijawabnya radhiyallahu an, katanya tertentu dengan mulut jua, tiada membatalkan jika berkata yang lain daripada mulut. Bandingnya dia seperti tangan dan kaki umpamanya. Tiada batal pada barang yang zahirnya dan dinakol. Saat ini seperti tangan dan kaki. Umpamanya tiada batal pada barang yang zahirnya dan dinakol daripada Syekh Qalyubi, dia kata batal dengan yang demikian itu. Tu. Jadi saat ini tertentu dengan mulut juga tiada membatalkan jika berkata yang lain daripada mulut, seperti tangan dan kaki. Tangan kaki itu berkecek ni. Umpamanya tiada batal pada barang yang zahirnya dan dinakalkan daripada Syekh Qalyubi pula, dia kata batal dengan yang demikian gitu. Kalau takdirlah tangan kita tu boleh berkecek misalnya. Dan dinakal daripada Khat ni arah rumah dah ni, Khatib Syarbini ni. Dinakal daripada Khatib Syarbini, setengah daripada fudala orang yang lebih-lebih. Dia nakal daripada siapa dia? Daripada Mimra, iaitu Mawardi, bahawasanya apabila dijadi Allah Ta'ala pada setengah anggotanya kuah berkata-kata dengan dia. Misalnya tangan tu heboh di tangan tu kuwatut takallumi, kekuatan boleh berkata-kata. Katalah lagi tu dapat ia berkata dengan ikhtiarnya. Dengan kaki kau misalnya tu heboh di telinga kau punya, tak kira lah. Manakala dikehendak dan dapat didiam jika dikehendakinya. Misalnya kita kata tangan kita boleh kecek, tangan boleh berkecek. Jadi tangan boleh berkecek tangan itu kalau kita nak diam boleh dia, kalau kita nak berkecek boleh berkecek tangan tu. Katalah gitu. Takdir lah ni, andaiannya begitu. Kalau tangan ni boleh berkecek dan boleh berkecek tangan itu boleh dikontrol oleh tu dia. Kalau dia nak berkecek boleh berkecek, kalau dia nak macam mulut kita ni lah. Tu. Jika dikehendaki adalah diberi hukum lidah juga. Diberi hukum lidah, yakni batal sembahyangnya bertutur 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham. Sama lah. Kalau adalah begini ni, tu. Dan dikias barang yang telah disebut akan dia, bahawasanya sabitlah bagi anggota itu yang sabit yang sabit demikian. Jadi dan dikias barang yang telah disebut akan dia, bahawasanya sabitlah bagi anggota itu yang sabit demikian kuwah. Mana boleh berkecek tadi berkata ada kuwah berkata sabitlah demikian itu makna kuwah berkata segala hukum lidah, kiaslah kepada hukum lidah. Kalau hok kecek dengan lidah hukumnya haram misalnya, maka kecek dengan tangan pun lagu tu juga. Kalau jadi wajib lah, kalau sunat lah. Tu. Hingga dipadakan dengan dia dengan anggota saat ni. Maknanya tangan boleh berkecek ni. Misalnya membaca Fatihah pada semaya memadai boleh. Makna kalau tangan takdir boleh berkecek, maka supaya mulut jugalah. Jadi sah juga memadai. Tu. Adakah pernah berlaku di dunia kita sekarang ni? Wallahu alam. Kalau adalah. Tak ada. Dan demikian lagi, jikalau dikerjakan pada akad atau anggap dia tu pada akad jual atau jual beli atau alih halam gitu. Jikalau dikerjakan pada akad
Kerana demikian lagi jika dikerjakan pada akad mana lidah tu lah. Jadi syarat sah akadnya ialah ijab qabul dengan lidah. Jadi kalau anggota lain tu diberi oleh Allah Taala quwwatut takallum, kekuatan boleh berkecek, tu makna pun memadai juga. Tu. Atau sini tak nak baca ni. Kerana terlebih nyata daripada isyarat orang yang bisu. Jadi kalau orang macam orang bisu, dia melakukan akad dengan bahasa isyarat lah. Sekarang anggota dia sendiri itu boleh bercakap, maka itu terlebih zahir macam isyarat orang yang bisu. Intaha ain shin ali sabramalisi ala mim ramawardi mana mujarimi wala su'ila radhiyallahu an ila akhir wal subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي لم استغفره ونعوذ بالله من الشيطان أنا واحفظ وقلل ذاكرا تذكري وتستفيد ما لم يكن قبل دوري. Wahfaz, kita baca selalu capur dengan syarah lalu. Wahfaz dan hafaz olehmu. Wa qallil dan sedikit olehmu, ay mimma yang bagi li talibi li ayil ilmi, bagi mana-mana ilmu. Jadi sedikit ke daripada barang yang patutlah bagi talib itu, bagi mana-mana ilmu, al-hifzu. Tu yang bagi al-hifzu sewajarnya oleh hafaz. Ma'at taklil, daripada menyedikitkan, jangan banyak. Jangan hafaz tu banyak selalu. Tu. Jadi daripada ilmu yang kena hafal, mana hafal lah serta sedikit. Liyatarawwaha wa sabata hifzuh, supaya bertawarruh lah. Tarawuh ni maknanya bersenalinan, bersantai-santai lah. Ya, kalau kita menekai hafal banyak lalu tu, tu jadi tertekai lah kita, jadi menanggung beban yang berat. Jadi supaya bertarawuh, bersantai-santailah at-talib oleh talib, wa yasbutu hifzu, dan sabitlah oleh hafazannya. Tu. Ya hafaz lepas tu dia qalil, mana jangan banyak sangat, sedikit-sedikit. Wa yasbutu hifzuhu lima fil hadis, kerana apa tu lagu tu lima fil hadis, kerana barang yang sabitlah pada hadis. Khudhu minal a'mali ma tutiquna, ambillah daripada amal itu, ambillah daripada amal-amal itu barang yang engkau kuasa. Tutiquna, man tutiquna, kau dah kuasa. Wa qad kana Sufyan ats-Tsauri, adalah Sufyan Tsauri ya'khudhu arba'ata ahaditha. Sufyan Tsauri dia ambil 4 hadis. Tu. Limaza? Bapa tu dia ambil 4 hadis. Karahatan an yaksura taksura. Kerana benci bahawa jadi banyaklah ahadis tu. Jadi banyak, bila jadi banyak moleknya dak takut fatan falita. Maka dengan sebab tu infilat, maknanya terlucu, terlokoh. Tu infilat. Tafatul mana tafallut, mana fatal falita fa sababiyah. Maka dengan sebab itu maka jadi infilat. Infilat maksudnya infilat. Fatan falita. Jadi bila dah banyak sangat tu, benci daripada takut bahawa banyak itu, maka menyebabkan jadi mudah nak terlucu. Tak berapa lekat lah mana. Tu. Tak berapa lekat namanya. Qala az-Zuhri, berkata Zuhri, man talabal ilma jumlatan, siapa dia yang menuntut ilmu secara jumlah, fa innahu afatahu jumlatan, luputlah akan dia akan masalah ni jumlah juga. Tu dia.
Maksudnya dia kita kena berdikit-dikit, sedikit-sedikit. Jangan temu nak ngapa banyak selalu ni. Lepas tu dah hilang tak ingat belaka ni. Tu. Sebab bila dengan secara banyak kita tidak mantap orang panggil. Wa innama yudrakul ilmu hadithan wa hadithaini. Hanya saja didapat akan dia oleh seorang ini akan ilmu satu hadis, dua hadis, cukup dah tu. Pada satu hari ni. Kalau duduk main nak hari, banyaklah juga. Kata Zuri, man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan wa innama yudrakul ilmu hadithan wa hadithaini. Hanya saja didapat akan ilmu itu satu hadis ko, dua hadis ko, cukuplah. Fa idza hafizta, maka apabila engkau hafaz dia zakiran muzakarah ilmu. Zakiran makna muzakarah. Bimahfuzika, dengan hafazan kamu. Fa idza hafizta fadzakiran, maka apabila engkau hafaz, maka hendaklah engkau muzakarah bimahfuzika, dengan mahfuz awak tu. Lepas pada hafal, kemudian muzakarah pula, berbincang ni. Tu. Fa'in wa bahis, dan bahaskan olehmu bihi, dengannya. Bihi bil hadisah, maknanya tanya ahlal ma'rifah ke ahli ma'rifah. Wa bahis bihi, dan engkau bahaskan dengannya, dengan mahfuzika tu, apa yang engkau hafaz. Mana zakiran, engkau muzakarah sungguh-sungguh dengan mahfuz awak, apa yang engkau hafaz itu, bukan hafaz saja, kemudian bahaskan, cari bihi ahlal ma'rifah. Maknanya dengannya akan ahli ma'rifah. Tuzakkari bil bina'i lil majhul wal kafu musyaddadah. Mana tuzakkari fa innal tuzakkari ditadhkirah kenakan dia, maka bahawasanya az-zakiratu tuzakkar bi bina'i lil majhul wal kafu al musyaddadah. Fa innal muzakarata tu'inu ala hifdzil ilmi wa ziyadatihi. Kerana fa inna ay li anna al mazkur al muzakaratu, kerana bahawa al muzakarata, kerana bahawasanya muzakarah tu menulun di atas hafaz ilmu dan juga bertambahnya ilmu. Kita hafaz tu ialah satu cara untuk kita meraih pertolongan Allah Taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dia kata tuzakiru al-haditha, muzakarah olehmu akan ilmu, akan hadis. Sebab apa? Fa inna hayat, kerana hidup hadis tu ialah muzakaratuhu, ialah muzakarahnya hadis. Mungkin muzakarah akan hadis. Sebab apa? Sebab hidupnya orang panggil hadis itu ialah
dengan muzakarah hadis. Itu salah satu daripada nak menunjukkan hadis. Au ba'dihim atau setengah. Wali ba'dihim, dan bagi setengah mereka itu fuqaha, man talabal ilma, siapa dia yang menuntut ilmu. Kata ba'duhum, dia kata ni, wali ba'dihim, dan bagi setengah mereka itu, ni ulama, man talabal ilma wa zakaruh, siapa dia yang menuntut ilmu dan dia muzakaruh akan dia ilmu saat ni, saluhat dunyahu wa ukhratuh wa akhiratuhu, nescaya jadi baiklah oleh dunianya dan juga akhiratnya. Fa'adim, mudawanah, mana berkekal olehmu, lil ilm, bagi ilmu. Muzakaratan, nisbah kepada muzakaruh, maksudnya berkekal kamu bagi ilmu tu. Orang panggil hal keadaan makna dalam keadaan muzakaruh. Fahayatul ilmu muzakaratuhu, maka hidup ilmu tu ialah muzakaruhnya ilmu. Macam mana nak jadi ilmu tu hidup? Nah, ialah muzakaruh. Washar bil lail, dan berjagalah dengan malam. Ni yang jadi mengatuk ni menjaga malam lah. Sebab apa? Sakit gigi. Wa nazirhu, dan munazarah lah. Ni nazir, munazarah lah akan ilmu. Li ta'ummaka haqqan, supaya jadi umumlah akan dikau. Nah, munazarah sana itu mana akan dikau, mana akan hak. Nah, jadi nafitah, nafihatuh, nah, nafihatuh, umumlah akan dikau haknya oleh fa'il kepada ta'um maka haqqan nafihatuh, supaya jadi umumlah akan dikau akan haknya oleh harumnya ilmu itu. Nah, tu. Qala wal aslu fil mudzakarati, asal dalil, wal aslu makna bermakna dalil, bermula dalil pada muzakarah tu apa dia? Mu'aradatu Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'aradah Jibril serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, melentan oleh Jibril serta Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, akan Quran. Mu'aradah oleh Jibril serta Nabi akan Quran fi kulli Ramadan, pada tiap-tiap Ramadan. Qala wa yurwa an Anasin kama fi syarih al-Bukhari Sakhawi, diriwayatkan daripada Anas sebagaimana di dalam syarah Sakhawi. Qala, berkata Anas, dalam syarah Sakhawi ni, kunna nakunu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasma'u minhu, betul tak? Fanasma'u minhul haditha, kami mendengar daripada Nabi akan hadis. Fa idza kumna, maka apabila kami berdiri, tazakarna, apabila kami berdiri, tazakarnahu, nasaya kami muzakarah lah akan dia, akan Nabi. Fima bainana, pada barang yang di antara kami, hatta nahfazahu, sehingga kami hafaz akan dia. Itulah asal kepada muzakarah ni. Tu dalil kepada muzakarah. Tu satunya mu'aradah Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam akal Quran pada tiap-tiap bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana yang telah tercatat dalam syarah Sakhawi, bahasanya Anas kata, Anas cerita, kami ni sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar daripada Nabi akan hadis, maka bila kami bangun, kami muzakarah akan dia, mana tazakarnahu al hadis, mana hadis.
Kami muzakarah akan hadis, pakak-pakak bicara-bicara ke hadis fima bainana, pada barang yang di kalangan kami, hatta nahfazahu, sehingga kami hafaz akan dia akan hadis. Nah tu. Wa tastafid malam yakun qablu duri. Wa tastafid, dan ambil faham oleh kamu. Ambil faham tu mana ambil faham daripada orang lain. Ambil faedah, mana ambil faham. Malam yakun minal masaili wal fawaidi, bare yang tidak ada lah daripada masail kau itu qablu, ayat qabla muzakarah, duri diketahui akan dia. Maksudnya hak kita tak tahu lagi. Sebelum daripada kita muzakarah, mana qablu duri, mana qabla muzakarah, mana duri diketahui akan dia. Yakni masalah-masalah fawaid yang kitanya tak tahu lagi. Tu maknanya qabla duri, sebelum diketahui akan dia. Itu istifadah bil bina'il lil maf'ul. Baca duri itu kalau bina fa'il mana daro, ini makna duri. Baca bina majhul minad dirayah, daripada dirayah. Dirayah maksudnya tahu. Diketahui, ambil daripada dirayah. Qala al-Khalilu Ibnu Ahmad, zakir bi'ilmika, zakir bi'ilmika, muzakarah alimu dengan ilmumu. Tadhkuru ma indaka wa tastafidu, wa tastafid. Tadhkur ma, engkau sebut, tadhkuru mana ma indaka, apa yang ada di sisimu. Kemudian wa tastafid ma laisa indaka, dia mau ambil faedah barang yang tidak ada di sisimu. Itu makna muzakarah, mana berlaku proses timbal balik. Itu muzakarah salim, ingat mengingatkan. Tu asas dianya sebagaimana saat inilah hadis Anas saat ni. Dan juga mu'aradah Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila hifzus, dikatakan, ni tadi muhasabah dengan waqallil di sana. Hafaz, dan jangan hafaz tu banyak selalu. Jangan bergomong hafaz. Wakila dikatakan hifzus satraini, menghafazkan dua baris. Kita hafaz dua baris ya. Khairum min kitabati waqraini, terlebih baik daripada menulis dua waqar, dua muatan unta. Waqraini banyaklah ni, dua muatan unta, kinayah daripada banyaklah. Min kitabati waqraini wa khairum huma muzakaratu sunaini, yang terlebih baik daripada keduanya kita hafaz dua sator, dua baris, lebih baik daripada kita tulis apa dua muatan unta. Kitab tu, kitab tu boleh tanggung oleh dua unta, banyaklah kita tulis. Jadi kita hafaz dua baris itu lebih baik. Tapi yang lebih baik daripada itu lagi apa dia? Muzakaratu sunain, bermuzakarah oleh dua orang. Muzakarah tu lebih baik lagi. Tu. Kena ada berlaku makna hafaz. Wa'lam annahum zakaruhuna, ketahui alimu bahasanya mereka itu al-ulama zakaru, menyebut mereka itu huna di sini fi adabi talibil hadis ni. Tajuk kita ni. Annahu, bahawasanya sya'an, kerana fa'il dia ada mana? Fa'il dia an yashtagila, itu fa'il isim awal. Bahawasanya sya'an yang bagi li talibi, patutlah bagi talib pelajar, an yashtagila, bahawa menyibukkan diri dia bitasnif, dengan tasnif. Tu apa dia insya-Allah lagi akan datang apa murak dengan tasnif. Makna kalau kita terjemah gak, kita panggil mengaran ni. Mengarai belaka kita ni. Dia mengarai tu dia umum sebenarnya. Taklif pun kita terjemah makna mengarai. Tapi dia ada makna yang muayyan sebenarnya. Ciri-ciri tasnif ni lagu mana, taklif tu lagu mana. Pada umumnya mengarai belaka lah, nulis orang panggil.
Jadi menyebut oleh mereka itu di sini pada adab talibil ilmi hadis ini, patut bagi talibil ilmi talibil hadis ini bahawa mereka itu menyibukkan diri mereka dengan duk tasnif fi syarhil hadis, pada syarah hadis, wa bayani muskilihi, dan menyatakan huk muskilnya hadis, makna-maknanya muskil daripada lafaz-lafaznya. Faqad qala al-khatib wa ghairuh, sesungguhnya telah berkata oleh Khatib al-Iraqi di sini. Wa ghairuhu, dan lain daripada Khatib, la yatamaharu fil hadithi, tidak jadi mahir seorang fil hadis, dalam ilmu hadis. Tidak jadi mahir seorang pada ilmu hadis. Wa yakifu, atau kata yatamaharu mana la yakifu, tidak terhentilah seorang itu ala ghawamidhi, di atas yang ghamik-ghamiknya ilmu hadis, payah-payah, illa min jam'i mutafarriqihi, melainkan daripada menghimpunkan mutafarriqih, yang bercerai-cerainya hadis. Hadis yang bercerai-cerai makna kita himpun, tasnif, itu maksudnya tasnif. Wa allafa musyattatahu, dan mentaklifkan, menyusun. Taklif ni lebih kepada menyusun. Saat ni himpunkan mutafarriqih, hok yang bercerai-berainya, segala hadis itu kita himpun. Itu makna tasnif. Tasnif, hipung ni kalau kita kata agak macam orang hipung ke apa, kotik stok setepak. Itu makna himpung. Kotik ke apa mah? Kotik tak sepak. Kalau kita zaman dulu kotik buah getah, pelaga buah getah ni, kotik tak sepak. Tu tasnif. Mana kotik daripada hadis yang mutafarriqih, yang berada pada orang panggil pelbagai kitab, himpung. Itu makna tasnif. Kemudian wa allafa musyattatah, dia taklif pelbagainya, kepelbagainya kita susun buat orang panggil, buat ni ada persamaan, buat satu bab, ni bab apa tu susun kepelbagaiannya. Jadi kalau kepelbagaian warna-warni, kuning, biru, hijau tu duk selerok tabuk, kita susun hijau belaka, biru belaka, orange belaka ni duk campur bono ni nampak nak jadi suku semula jadi bang ni jadi bono tak ada juga nasi kabu tak apa jadi itu maknanya wa allafa musyattatah, mana yang berbagai-bagainya. Dia susun mana susun, orang panggil susun, supaya kita susun nama mengikut abjad. Tu susun, duduk selerok tu lagu mana, orang panggil musyattatah, mana nama tak ikut abjad. Jadi payah nak cari, susun ikut abjad antaranya. Wa dhamma ba'dahu ila ba'din, dan menghimpunkan setengahnya hadis ini kepada setengahnya. Letak kumpul, buat satu kitab. Begitu maksud dia. Jadi kalau taklif itu makna kalau kita kata bab gapo, bab taharah, kita susun bab taharah. Ambil hadis-hadis bab taharah, kepelbagai hadis yang berbagai-bagai itu. Bab semaya, bab adab, bab orang panggil macam-macam lah, bab Ramadan umpamanya. Tu. Fa inna dzalika, kerana sesungguhnya yang demikian itu, at-tasnif, at-ta'lif, mana tasnif maknanya kita maknanya kutip, maknanya kita kutip daripada pelbagai menghimpunkan hadis-hadis yang bercerai-berai, duduk seratus tu. Macam kita duduk berserewak tabuk, kita himpun tak setepak. Tasnif ni maknanya himpun tak setepak. Tu. Himpun tak setepak. Ta'lif ni maknanya susun. Macam kita kata himpun tak setepak. Ni orang pergi ke laut misalnya. Mereka ikan dengan pukak. Himpun tak setepak dulu. Himpun tak setepak. Lepas tu barulah dia buat penggeridan. Penggeridan tu dia panggil ta'lif. Mana macam telur. Telur tu kutip belakang tak setepak dulu.
Tak sebab dulu lepas tu dia buat gerik lah, gerik A, gerik B, gerik C. Tu seolahnya macam kita kata taklif lah. Kalau kita agak mana hadis ni, taklif ni makna susung pula. Tasnif makna hipun tak setepak dulu daripada pelbagai tu. Jadi semua tu ni maknanya jam'u mutafarriqih, taklif kan musyattatah ni, illa min jama'ah mutafarriqah. Baca dengan fi'il tadi. Illa min jama'ah mutafarriqahu. Nah, yuqawwin nafsa, menguatkan akan diri. Mana jadi mantap hadis itu pada diri kita. Nah, tu. Dan juga wa yathbutu al-hifdzu, dan jadi sabitlah jadi tetaplah oleh hafazan. Kita dua kerja lagu ni tu, dia jadi hadis tu dia jadi mantap pada diri kita. Sebab proses kita duk hipung, ambil daripada pelbagai tempat, letak setepak hadis, letak setepak, kemudian kita taklifkan dia pula. Maka di situ kita akan dapat ilmu. Seolah-olah benda tu menyebabkan dia jadi macam kita tu kelip dia, pegang dia, ikat dia ni. Dia jadi kuat ni pada diri, dan juga jadi sabitlah oleh hafazan dia. Wa yuzakil qalba, dan wa yuzaki maksudnya mentadhir mana mencerdikkan akan hati. Tu. Wa yuzaki menjernihkan ataupun makna mencerdikkan akan hati. Wa yashhadu tab'a, dan meneguhkan akan tabiat. Meneguhkan akan tabiat. Kita tu dengan ilmu ataupun dengan hadis. Wa yaksibu jamilaz zikri, dan mengusahakan huk cantik-cantik daripada ingat teh. Huk kita buat lagu tu sana, al-mazkur sana. Dan wa yukhliduhu ila akhir dah, mengekalkan akan dia, akan hadis itu kepada akhir masa. Tu. Jadi lebih mantap lagi ingat teh kita. Jadi kita jadi lebih cerdik lagi. Tu. Mencerdikkan hati kita, dan meneguh tabiat kita. Cara kita tasnih, cara kita taklif, kita biasa duk tasnih taklif tu dia jadi lagi tu. Secara tak langsungnya. Yamutu qaumun fayuhyil ilmu zikrah. Matilah oleh satu kaum, maka menghidupkan oleh ilmu akan ingatan mereka itu. Maksudnya sebutan mereka itu, orang duk pakat sebut dia. Satu kaum itu meninggal dunia, mati dah. Tetapi ilmu mereka lah yang menyebabkan diri mereka masih disebut-sebut. Maka itu orang yang sudah mati tapi masih lagi disebut-sebut nama dia, orang itu cukup mulia. Sebab orang masih sebut lagi. Jadi kalau kita mati, anak orang duk pakat sebut nama kita, cukup mulia lah kita. Jadi mati satu kaum, maka menghidupkan oleh ilmu akan sebut makan mereka itu. Wal jahlu yulhiku amwatan bi amwatin. Ni ana ada dobitnya fi naskhatin ahya. Orang jahil menghubungkan yang hidup dengan orang mati. Hidup pun supaya orang mati. Gitu menasabah. Hidup tu supaya orang mati. Lagi mana? Tak ada sahabat dia. Dia ada cokoh lagi, tapi tak ada sahabat dia sudi. Orang yunsa dia panggil, dilupakan akan dia. Tak ada orang peduli dia. Supaya orang mati ya. Orang mati ya, orang pakat siaru orang mati tu. Masa tu belum tanah tu. Lepas tanah dekat kadang-kadang anak sendiri pun tak pergi ziarah kubur ibu bapa tu. Dah orang mati. Tak teringat dah kita ibu bapa Mereka anak yang soleh. Tu. Duk bergama berebut harta saka lah jadi tak malunya tak terima kasihnya kepada kedua ibu bapa Jadi orang jahil menilhaqkan akan yang hidup tu dengan orang mati. Jadi orang jahil ni maknanya walaupun dia masih hidup lagi, tapi dia tu mulhaqum bil amwat. Diilhaqkan dia, dihubungkan dengan seperti orang mati dah juga. Sebab tak ada siapa dia duk cara marah ke dia. Semua orang buat tak karib belaka kerana sebab dia jahil. Lakin mahalu hadza, akan tetapi tempat ini, tempat mana kata tasnih taklif ini, idza ta'ahhala lit taklif,
Apabila berkeahlianlah dia bagi taklif, berkelayak ke, ada kemampuan untuk taklif. Tu. Wa illa jika tidak, wa illam yata'ahhal, kalau dia tidak bertaahul, tidak berkelayakan li taklif, fayukrahu, maka dimakruhkan. Kalau dia ni tidak layak, tidak ada kemampuan untuk taklif, maka dimakruhkan. Kama asyara lahu biqaulih, sebagaimana telah mengisyaratkan baginya, sebagaimana telah mengisyaratlah oleh musannif baginya, bagi kata makruh tu, biqaulihi, dengan katanya, dengan katanya musannif, wa yukrahu ta'lifu min muqassiri kadzaka ibrazusi wal muharriri. Jadi muharriri sepatutnya muharrari, muharrar yang dibersihkan, yang disaringkan tapi sini muharriri itu kerana ni dia sebelah sana syatur yang pertama muqassir. Jadi boleh jadi anda yang syarih kitanya, boleh jadi mu'alif kita ni dia takut jadi tu dalam ilmu apa dia, ilmu arab kita tu. Tu. Jadi wa yukrahu, dimakruhkan at-ta'lif, dimakruhkan ta'lif. Gap dia ta'lif ni, wa huwa jam'ul mutafarriqi, hipung duk berselerok tabuk. Hadis yang duduk dalam pelbagai kitab tu maknanya ambil letak setepak. Tu maknanya ta'lif. Wa waslu, dia sekali dah tu, dan menyambungkan akan dia ni. Maknanya menghubungkan akan dia, akan al-mutafarriq sana. Bi khilafi tasnif, bersalah dengan tasnif, fa innahu tasnif itu ja'alu syai'i asnafan, menjadikan sesuatu tu asnaf, mana simpun. Asnafan tu mana simpun. Ni simpun ni payah kita nak terjemah bahasa Melayu ni. Dia kalau aksamu, sebab aksamu tu banyak digunakan, kita terjemah bahagia ni. Yang qasmu ila arba'ati aksam. Kemudian jinsun, jenis. Jadi jenis juga bahasa Melayu kita ni. Anwa' ni pun maknanya diterjemah bagai-bagai. Kalau kita jauh lama bagai ni. Anwa' ni dia bawa kisim. Bila satu-satu ada 4 kisim, tiap-tiap kisim tu dia ada sub-sub dia lagi, dia panggil anwa' pula macam kita kata berah gandum, itu dia panggil aksam, kisim kan. Kalau ni berah ni ada berah jemuh, berah puluk, tu dia panggil nau'. Tu. Kemudian simpun, simpun ni nak terjemah tu habis bahasa dah, bahasa Melayu ni. Mana kalau aksam tu makna bahagian. Kalau nau' saat ni tu bagai-bagai, macam bahagia jugalah ni. Kalau apa saat ni jenis tu jenis lah ni. Jenis. Jadi sempung tu tu carilah mana sempun. Ini kita jenmah bahagia pun tak apa juga ni. Mana asnaf, macam kita kata asnaf ya lapar tu lah ni. Jadi mana menjadikan sesuatu tu asnafan. Maksudnya orang panggil ada bahagia-bahagia dia. Maksudnya ni bahagia ni wa tamyizu ba'diha an ba'din, dan membezakan setengah asnaf itu daripada setengahnya. Tu mana supaya tadi dah, mana macam telur tu makna dia buat penggerik dan gerik A, gerik B, tu asnaf. Wa zahiru indi, kalau az-zahiru makna indilah di sisiku. Huk zahirnya di sisi saya, syarih kita lah Hasan Masyak ni. Anna muradahu, bahasanya murad musannif bit ta'lif tu, murad musannif dia kata ta'lif dalam mata tu mutlaqul dhammi, semata-mata himpun, asyamili li tasnif, yang melengkapi bagi tasnif juga. Tu semata-mata himpun. Jadi maksudnya ta'lif hok dalam mata hok musannif ni, makna dia bukan saja dengan makna ta'lif, bukan melengkapi juga makna tasnif. Wa takhriji, makna asyamili mutlaqud dhammi asyamili li tasnif wa takhriji. Maknanya ataf kepada itu lagi. Mana atasnif.
Mana litasnih wa takhriji. Takhrij. Gabriel takhrij alladhi huwa. Jadi hok dalam mata ni zahir di sisi syarah kita. Apa yang zahir di sisi syarah kita murak dengan musannif kata taklif dalam mata tu ialah semata-mata himpun. Yang mana ni makna dia tu mencapai, itu makna syamil. Capaian perkataan taklif itu ni capaian dia kepada litasnih wa takhriji, termasuk juga takhrij. Takhrij ni bagaimana? Takhrij ni kalau kira makna asal dia alladhi huwa ikhrajul muhaddithi al-ahadithi, mengeluarkan oleh muhadis akan hadis-hadis min butunil kutubi, daripada perut-perut kita. Perut-perut kita tu butunil kutub mana? Seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tu ni perut-perut kitab. Tu daripada kitab-kitab besar muktabar tu, ambil daripada tu takhrij waktu bi ni. Kita pilih-pilih. Tu wasiyaqiha, dan juga halaman kitab ni. Min marwiyatihi, daripada yang diriwayat. Marwiyat tu makna hadis lah, mata hadis. Daripada yang diriwayatnya nyo seorang tu, muhadis tu, daripada apa yang diriwayatkan oleh muhadis, hok dia belajar sendiri, tu makna marwiyat dia. Marwiyat dia makna hadis-hadis yang dia riwayat, maksudnya hok dia belajar. Au marwiyati syaikhih, ataupun marwi maknanya mata hadis yang bagi syekh dia. Wa akronihi, dan juga koring-koringnya, hok sama taraf dengan dia, hok satu beh dengan dia. Makna bukan marwi dia, tapi marwi bagi syekh dia, marwi bagi akron dia. Lalu dia ambil, dia ikhraj. Walilintiqai alladhi huwa, dan syamil juga. Syamil juga. At-ta'lif itu hak murak dengan musannif, dia kata ta'lif hak ni apa yang zahir kepada syarah kita. Hak zahir kepada syarah kita melengkapi bagi intiqai. Gabriel intiqa ni alladhi huwa iltiqatu, mana pungung. Ma yahtajuhu, bare yang berhajatlah ia akan dia akan matu minal kutubi, daripada kitab. Bare dia berhajat ala annahu di atas bahawasanya kathiran ma yutlaku annahu anna intiqa ini, di atas bahasanya hok banyaknya bahawasanya intiqa ini, hok banyak benar itlaqnya ialah akil tiap-tiap daripadanya al-madhkurah tak ni anil akhar alal akhar, di atas yang lainnya. Tu jadi itulah maksud itu yang dihuraikan oleh syarah kita tentang murak dengan kata perkataan wa yukrahu ta'lifu min muqassiri. Jadi murak muallif kita kata, musannif kita kata tu supaya ni lah. Mina muqassir ni orang hok tak siapa, pendek. Muqassir minal muqassir en darajati ta'lif. Muqassir mana tak dapat capaian dia tu tak sampai. Daripada muqassir, daripada darjat ta'lif. Maksudnya orang tak siapa, darjat ta'lif. Tu. Maka hukum dia makruh. Tu. Walidha qala Ibnul Madini, dan kerana inilah li ajli karahati ta'lif min muqassir, daripada muqassir. Qala Ibnul Madini idza ra'aital muhadditha, apabila mung tengok akan muhaddis, awwalu ma yuktabu, bermula bare awwalu ma yaktubu, hok mula-mula. Apabila mu tengok akan seorang muhaddis itu, awwalu ma yaktubu, bermula hok mula-mula bare yang dia tulis, al hadisa akan hadis, yajma'u hadis al-ghusli, dia menghimpunkan hadis ghusli, wa haditha man kadzaba alayya, dan hadis man kadzaba alayya faktub ala qafahu, mutulis di atas belakang tekuk dia. Tulis atas belakang dia. La kalau la yuflihu, makna tidak berjaya.
Tak berjaya. Maksudnya tak pandai susung lah. Kalau hok mula-mula dia tulis tu ialah hadis ke beliau. Hadis mengenai mandi atau basuh Jadi tak kena cara susung tu. Betul di atas tekuk dia qafahu. Tulis la yuflihu tak berjaya jadi maknanya itu. Maksudnya mana kena daripada orang panggil tak pandai, orang panggil taklif tu. Jadi maksud itu menurut dia ialah muqassir. Muqassir itu jadi makruh. Susung tu ikut sedar. Jadi orang yang tahu-tahulah wano mentajuk ni dulu belah. Kadzaka ay kama yukrahu at-ta'lifu min muqassir yukrahu indahum, dimakruhkan indahum di sisi mereka, dimakruhkan juga di sisi muhadditsin ibrazu memzahirkan al-muallaf. Maknanya muallaf makna karangan kita linnasi bagi manusia siwal muharriri. Jadi kalau kita baca muharriri itu maksudnya yang membersihkan. Sekarang yang dibersihkan. Yang dibersihkan daripada perkara-perkara. Jadi makna bila kita buat satu kitab jadi yang muharrar itu maksudnya yang telah ditashihkan, dibersihkan daripada kesilapan tu. Jadi makruh kita duk handle dah kepada manusia. Itu kita dalam bentuk transkrip orang panggil yang benar tu perlu kepada pembetulan lagi jadi kita duk handle dah cepat lobonya kita orang aku karen jadi kita nak tunjuk kau ke sedangkan kita tidak tahrirkan dia lagi tu. Itu pun maknanya makruh juga ai al-muhadzab al-mahdzab disaring akan dia. Sebelum daripada disaring kita nak handle lalu dah. Nak tunjuk ni kita rasa bangun muka kita duduk kita tak kerja hadis kita taklif pada tu boleh jadi ada kita kena ambil sikap orang panggil kena tasih dulu, ambil tasih biar orang cek dulu, muqabalah dulu. Orang panggil kalau muqabalah ni dengan huk saling tu kena muqabalah dulu dengan naskah yasa jadi maksudnya cek dulu itu maknanya tahrir, maknanya tahdzib muhadzab tu. Bi tashihihi dengan mentashihkan dia akan muallaf itu mentashihkan dia akan muallaf makna karangan sat ni wa ta'ammul fihi dan perhati tilik padanya pada muallaf sat ni dengan ta'ammul bagaimana orang panggil muharrar muharrir disebut muharrir di sini al-muhadzab itu dengan cara tasihkan akan dia muallaf sani wa ta'ammuli fihi dan dengan cara amat-amati padanya pada muallaf sani la'annahu kerana bahawasanya yurithu nadman tu ibrazul muallafa linnas siwal maknanya kita menzahirkan muallaf bagi manusia yang belum ditahdzib lagi, yang belum ditahrir lagi itu yurithu nadman mawaris membesarkan akan menyesal wa ta'yiron dan menaibkan orang akan aib wa zaman dan juga keji tu dah bila kita dah handle dah orang panggil dah berada di orang panggil tangan-tangan manusia tengok silap situ sana jadi dikejilah kita tu dengan sebab tu makna makruh juga duk handle dah bergaduh nak handle tu qala al-usma'i bi fathil hamzati wal mimi fathahkan hamzah asmu dan juga hamzah wal mimi asma'i bukan usma'i mana bi fathil hamzati wal mimi qala al asma'i innal insan sesungguhnya manusia fi salamatin min afwahin nasi itu dia sesungguhnya manusia pada selamat daripada mulut-mulut manusia malam yadhu kitaban selama mana tidak meletaklah akan kitab au yakulla syair ataupun dia berkata akan syair jadi kalau kita dia tak ada lah orang panggil buat kitab atau tidak buat syair jadi Islam adalah kita daripada mulut manusia
Ni kita duk buat live. Ni, nak selamat lagu mana? Semua orang duk pakai klip belakang. Kalau kita duk mengajar ni, hanya kelompok itu saja dengan tak buat live ke apa ke? Tak ada lah orang panggil orang tu nak mengatur ni. Tu. Jadi makna manusia ni pada selamat daripada afwawin nas malam yadu' kitaban. Selama mana dia. Jadi maksudnya ialah kalau kita buat kitab tu, kita jangan rasa pelik dah. Kalau orang kritik ke apa, jangan rasa pelik. Ni. Memang lumrah dah. Kita terpaksa kena terima lah. Ni. Tu. Dan selama mana tidak berkata akan lam yakun syair, makna tak zaman dulu buat syair. Ni. Tapi bila kita gubah syair ke apa, memang kita terdedah kepada kritikan. Tu dia. Jadi tak ada pelik lah ni. Macam berdeki lah, tak sedap pelik lah kalau orang berdeki ni. Sebab Nabi kata kullu dzi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang yang ada nikmat, yang dapat nikmat, dia bersiko untuk didengkiakan dia. Muka kita ada kereta Mercedes, ada Myvi, ada kaci. Jadi ni tak pelik kalau orang berdeki dengan kita pun ni. Kalau kita ni tak ada gas kargo, orang berdeki juga tu pelik. Kita tak ada kelebihan apa-apa pun, pas dia mau berdeki juga. Apa yang berdeki dengan aku ni, aku ni tak ada gas kargo. Tak ada kelebihan apa pun, sahur pun tidak, harta pun tak ada, comel pun tidak juga ni. Lepas tu dia mau berdeki juga. Pelik pelik lah. Tapi kalau kita ada apa-apa saja kelebihan ilmu kau, agama kau, kelebihan agama ataupun dunia sekarang, nah, tu kalau orang berdeki, itu tidak pelik. Nah, yang pentingnya kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada kejahatan orang berdeki. Tu. Jadi pun sama. Makna kalau kita malah orang kritik kita, malah orang condemn kita, duk dia sudah. Duk dia. Tu. Kalau mengajar pun kita ni orang buat live, kita nak buat live juga ni. Tu. Tapi dia tengok orang lah, orang hok soho jadi sasaran tu ni. Menjadi-jadi ni. Tu. Tidak seorang dua ni, kau ramah tu. Duk sasar orang tolong. Tu. Wadabatun nazimu fi syarhih, mendabi oleh nazim di dalam syarahnya. Nazim kita ni pun dia syarah juga ni, material ni. Tapi kita baca ni syarah orang lain ni. Tu. Dia dabik dalam syarah dia, al-muharrir itu bi kasrir ra. Dengan mana muharriri. Sepatutnya muharrar. Nah, sebab itulah tafsir dia muhadzab. Kalau muharrir mana nak kepada muallaf itu. Muallaf tu muharrar yang telah ditahrirkan akan dia. Wa ma'ma apa nam bikasirra wa ma'mulul masdari mahzuf. Dia ma'mul bagi masdarnya ibras itu ma'mul masdar. Ibrah tu dia masdar ni dia beramal seperti fi'il juga. Jadi ma'mul bagi masdar itu dihazafkan dia. Jadi wala'an lahu jadi azaram jadi kalaulah dia baca dengan muharrir itu dia kena adalah ma'mul dia. Jadi ma'mul dia tu mahzuf. Jadi kalau kita baca muharrar, tak payahlah. Sebab dia dhamir mustatir dari tu dah. Jadi maf'ul tu. Sekarang mana maf'ul dia tu? Maf'ul dia tu ma'mul dia tu lah. Sebab baca dengan muharrir. Itu dihazaf. Dihazaf itu wala'allahu, mudah-mudahannya musannif hadaron bimbe taku min aibis sana, dia panggil abisana alladhi huwa wuqu'ul kasurati ma'al fatahati. Mana? Wa yukrahu ta'lifi min muqassiri. Mari sini kadzaka ibradusi wal muharrari. Muharrar. Hakna muqassir. Hakna kasrah. Ni muharrar. Jadi dia pun kasrahkan muharriri. Jadi kalau muharriri dia kena ada maf'ul dia. Maf'ul dia. Hak tu mahzuf. Dia buat gitulah. Tu. Untuk mengesahkan dengan kata muharriri. Jadi kalau maknanya dia nak buat muharrari, takut jadi aib sanad dia panggil. Aib sanad. Dalam ilmu arab sanad ni. Tu. Qala ikhtilatu ay fasadu aqli thiqat. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.